Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 4 nisbah, kadar dan kadaran. Untuk matematik tingkatan 1, kita akan belajar 4.1 nisbah. Nisbah 3 kuantiti. Kita akan belajar A nisbah 3 kuantiti. Standard pembelajaran mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk A kepada B kepada C. Kita pergi kepada A nisbah dalam tiga kuantiti. 1. Nisbah digunakan untuk membandingkan tiga kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. 2. Nisbah ditulis dalam bentuk A kepada B kepada C. Cara membaca nisbah A kepada B kepada C, ini cara untuk membaca. Kita baca nisbah A kepada B kepada C. Dua titik ini kita sebut kepada. Contoh, tulis 30 cm, 40 cm dan 60 cm dalam bentuk A kepada B kepada C. 30 cm kepada 40 cm kepada 60 cm. Pastikan unit dia adalah sama. Unit di sini adalah cm. Kesemuanya adalah dalam cm. Jadi kamu boleh tulis 30 kepada 40 kepada 60. Ditulis tambah unit. Nisbah mesti ditulis tambah unit. Okey, yang ini 30, 40 dan 60 dia boleh dibahagi dengan satu nombor yang sama iaitu 10. Jadi setiap bahagian di sini kita bahagi dengan 10, kamu akan dapat 3 kepada 4 kepada 6. Jawapan terakhir di sini adalah dalam bentuk termudah. Dia tidak boleh dibahagi oleh nombor yang sama untuk ketiga-tiga nombor di sini. Contoh 1. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. A. 7 cm kepada 3 cm kepada 11 cm. Kamu tuliskan dia dalam bentuk 7 cm kepada 3 cm kepada 11 cm. Kita mau pastikan unit dia adalah sama. Unit di sini, dia sekarang adalah dalam cm. Kesemua unit dia adalah sama, jadi kita boleh tuliskan dalam bentuk nisbah. 7 kepada 3 kepada 11, ditulis tambah unit. Sebab nisbah mesti ditulis tambah unit. Langkah ketiga, kita mau pastikan ketiga-tiga bahagian di sini tidak boleh dibahagi oleh nombor yang sama. Jadi dia sudah berada dalam bentuk yang nombor yang termudah. Jadi ini adalah jawapan untuk A. Okay, B. 3 hari kepada 3 minggu kepada 9 hari. Kita tuliskan 3 hari kepada 3 minggu kepada 9 hari. Di sini, unit dia adalah hari, minggu dan hari. Unit dia adalah tidak sama. Jadi kita kena tukarkan unit yang besar kepada unit yang kecil. 1 minggu di sini ialah 7 hari. Jadi saya akan tukarkan minggu kepada hari. 3 minggu sama dengan 3 darab dengan 7, kamu akan dapat 21 hari. Jadi 3 hari kepada 21 hari kepada 9 hari. Kita sudah tukarkan kepada unit yang sama, jadi kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Tidak ada unit. Okay, kita akan pastikan nombor di sini dalam bentuk yang termudah. Nombor di sini 3, 21 dan 9 masih boleh dibahagi oleh 3.
Jadi, kita bahagikan ketiga bahagian ni dengan 3. Kamu akan dapat jawapan 1/7/3. Ini adalah jawapan untuk B. Kita tengok C. 30 minit kepada 1/4 jam kepada 2/3 jam. Unit yang ada di sini, dia ada minit, jam, jam. Okey, kita tuliskan dalam bentuk ini dahulu. Kepada kita tulis dalam titik bertindih ini. 1 jam sama dengan 60 minit. Di sini saya akan guna jam tukarkan kepada minit. Jadi, jam tukarkan kepada minit kamu kena darab dengan 60. Jadi, kamu salin semula 30 minit kepada 1/4 kamu kena darab dengan 60 minit. 2/3 darab dengan 60 minit. Kita sudah tukarkan kepada unit yang sama. Kita cuba permudahkan nilai dia. 60 boleh bahagi dengan 4. Kamu akan dapat 15. 60 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat 20. 20 kamu kena darab dengan 2. Kamu akan dapat 40. Jadi, kamu dapat tuliskan jawapan dalam bentuk nisbah tambah unit. 30, 15, 40. 3 nilai di sini kita akan tuliskan dia dalam bentuk yang termudah. Saya akan bahagikan dia menggunakan 5. Bahagikan semua bahagian dengan 5. Kamu akan dapat jawapan akhir 6/3/8. Jawapan sudah dalam bentuk yang termudah. Ini adalah jawapan untuk C. Kita tengok D. 500 gram kepada 1 kg kepada 250 gram. Unit yang ada di sini dia ada gram, kilogram dan gram. Unit dia adalah tidak sama. Kamu kena tukarkan kepada unit yang sama. Okey. Tuliskan dalam bentuk ni dahulu. Kita mau tukarkan kilogram kepada gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi daripada kg tukar kepada gram, kamu kena darab dengan 1000. Jadi kamu akan dapat jawapan 1000 gram untuk 1 kg ini. Jadi 500 gram kepada 1000 gram kepada 250 gram. Bila unit dia sudah sama, kita salingkan nombor dia ke bawah. Ditulis tambah unit. Okey. Disebabkan setiap nombor ada sifar di belakang, saya permudahkan semua nombor itu dengan bahagi 10. Bila bahagi dengan 10, kita boleh potong sifar di belakang. Seterusnya kita mau cari nombor yang boleh membahagikan ketiga nombor itu menggunakan faktor sebunya terbesar. Okey, kamu tuliskan 50, 100 dan 25. 3 nombor ni boleh dibahagi dengan 5. Kamu dapat 10, 20, 5. Seterusnya 3 nombor ni boleh dibahagi dengan 5 lagi. Kamu akan dapat 2, 4 dan 1. 2, 4 dan 1 tidak boleh dibahagi dengan nombor yang sama. Jadi anda berhenti. Kita akan ambil nilai di sini. 5 darab dengan 5. Ini adalah faktor sebunya terbesar, iaitu 25. Ketiga bahagian ni boleh dibahagi dengan nombor 25. Jadi kamu akan dapat jawapan 2/4/1. Jawapan ni dalam bentuk yang termudah. Jadi ini adalah jawapan untuk D. Contoh 2. Ahmad membayar RM5 untuk sepinggan nasi goreng, RM1.70 untuk segelas Milo dan 80 sen untuk sebiji telur. Wakilkan hubungan harga bagi nasi goreng, Milo dan telur dalam bentuk
A kepada B kepada C. Penyelesaian. Tuliskan dalam bentuk ini dahulu. Mula dengan nasi goreng kepada Milo kepada telur. Kita tengok unit yang ada di sini. Kita ada AM, sen. Unit adalah tidak sama. Kamu kena tukarkan kepada unit yang sama. RM1 sama dengan 100 sen. Jadi saya akan tukar AM kepada sen. Untuk tukar AM kepada sen, kamu mesti guna darab. Sebab dia 100 sen, kamu darab dengan 100. Jadi, 5 darab dengan 100 kepada RM1.70 darab dengan 100 kepada 80 sen. Okey. Yang 100 di sini ada dua sifar. Bila 5 darab dengan 100, titik perpuluhan ni bergerak ke kanan 2 tempat. Kamu akan dapat 500 sen. Seterusnya, RM1.70 bergerak ke kanan 2 tempat. Kamu akan dapat 170 sen. Jadi, kamu akan dapat jawapan 500 sen kepada 170 sen kepada 80 sen. Disebabkan unit dia sudah sama, jadi kita tulis dalam bentuk nisbah. Nombor di sini dia ada sifar di belakang pada setiap nombor. Jadi semua nombor ini boleh bahagi dengan 10. Bila semua nombor bahagi dengan 10, sifar di belakang kita boleh hilangkannya. Kamu akan dapat jawapan 50 kepada 17 kepada 8. Ini adalah jawapan dalam bentuk termudah. Okey, latih diri 4.1 buku teks muka surat 76. 1. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. A. 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Penyelesaian. Unit yang ada di sini, kamu ada minggu, ada hari dan minggu. Unit yang besar ialah minggu, kemudian baru hari. Jadi, saya akan tukar minggu kepada hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, saya akan darab dengan 7 untuk minggu di sini. Okey, A, kamu cuba buat sendiri. Kita pergi kepada B. 0.1 kg kepada 50 gram kepada 0.25 kg. Penyelesaian. Unit yang ada di sini kita ada kilogram, gram, kilogram. Unit yang besar ialah kilogram. Kemudian pergi kepada gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi saya akan tukarkan kilogram kepada gram. Okay, kita tuliskan apa yang ada di sini. Contoh. Okay, yang ni ya. Kita tulis 0.1 kg kepada 50 gram kepada 0.25 kg. Okay, saya akan tukarkan kg ini. 0.1 kg kepada gram kita guna darab dengan 1000. Dalam bentuk gram. 50 gram kepada 0.25 darab dengan 1000 gram. Okay. Sekarang unit dia sudah sama. Bila darab dengan 1000, di sini ada 3 sifar, maksudnya titik perpuluhan bergerak ke belakang 3 tempat. Kamu akan dapat 1, tak ada nilai, kamu letak sifar. Sudah dalam bentuk gram. 50 gram. Kemudian 1, 2, 3. 250. Tak ada nilai, letak sifar sendiri. Dia sudah dalam unit yang sama. Jadi kamu tulis dalam bentuk nisbah 100 kepada 50 kepada 250.
Setiap nombor di sini dia ada sifar di belakang. Maksudnya kamu boleh bahagi semua bahagian ni dengan 10. Bila bahagi 10, kita boleh potong sifarnya. Kamu akan dapat 10, 5, 25. Ini bukan bentuk yang termudah. Semua nombor di sini dia dalam sifir 5. Jadi boleh bahagi dengan 5 lagi. 10 bahagi dengan 5. 5 bahagi dengan 5. 25 bahagi dengan 5. Kamu akan dapat jawapan 2, 1, 5. Okey, ini jawapan untuk B. Okey, C. 4 minit kepada 120 saat kepada 1,6 jam. Penyelesaian, kita tengok unit dia ada minit, saat dan jam. Kesemua unit adalah tidak sama, kita mesti tukarkan kepada unit yang sama, baru kita tulis dalam bentuk nisbah. Kita letak unit yang paling besar, jam, di sebelah kiri. Selepas jam adalah minit. Selepas minit adalah saat. Kamu buat lakaran dekat belakang sini ya. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, daripada jam tukarkan kepada minit, kamu darab dengan 60. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi, daripada minit tukarkan kepada saat, kamu kena darab dengan 60. Okey, unit yang paling kecil di sini adalah saat. Jadi, kita akan tukarkan semua kepada saat. Okey, kita belajar tuliskan langkah dah. Okey, ini ya. 4 minit kepada 120 saat. Kita nak tukarkan kepada saat. 1,6 jam. Okey, di sini ya. Kalau minit kepada saat, dia mesti darab dengan 60. Jadi, 4 darab dengan 60. Dia sudah jadi saat. 120 salin 1,6. Kalau jam nak tukarkan, dia kena tukarkan kepada minit. Darab dengan 60. Baru dia tukarkan kepada minit. Dia kena darab dengan 60 daripada minit tukarkan kepada saat. Jadi, semua sekali dia kena darab dengan 3,600. Darab dengan 3,600 saat. Kamu akan dapat 240 saat. 120 saat. Yang ini kamu akan dapat 5,760 saat. Kamu boleh tekan guna kalkulator. Okey, semua sudah dalam bentuk saat. Jadi kita tuliskan tambah unit dia. Setiap bahagian sini ada sifar di belakang. Maksudnya semua nombor atau semua bahagian ni boleh bahagi dengan 10. Bila bahagi dengan 10, kita boleh potong sifar dah. Okey, 24, 12 dan 5, 7, 6. Kita mau cari faktor serbunya terbesar untuk bahagikan nombor tersebut. 24, 12, 5, 7, 6. Semua adalah nombor genap, jadi bahagi dengan 2. 12, 6, kamu akan dapat 288. Okey, bagi dengan 2, 6, 3, 144. Masih boleh bahagi dengan 3. 6 bahagi 3, 2. 3 bahagi 3, 1. 144 bahagi 3, 3. 4, 12. 24, 3, 8, 24. Okey, tidak dapat bahagi lagi. FSTB 2 darab dengan 3 sama dengan 12.
Kamu ambil nilai di sini. Okey. Jadi 24 bahagi dengan 12. 12 bahagi dengan 12. 576 bahagi dengan 12. Kamu akan dapat jawapan 2148. Okey, ini jawapan untuk C. Okey, kita tengok D. 31/5 meter kepada 480 cm kepada 6400 mm. Penyelesaian. Kita tengok unit yang ada. Dia ada meter, dia ada cm dan mm. Semua unit adalah tidak sama. Jadi kamu mesti tukarkan kepada unit yang sama. Saya letak unit M di sebelah kiri. Selepas M adalah cm. Selepas cm adalah mm. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi daripada meter kepada cm, darab dengan 100. 1 cm sama dengan 10 mm. Daripada cm pergi kepada mm adalah darab dengan 10. Unit yang paling kecil di sini adalah unit mm. Jadi kita kena tukarkan semua kepada unit mm. Okey. Kita belajar tuliskan langkah dia. Okey. Kamu tulis 31/5 M kepada 480 cm kepada 6400 mm. Pecahan nombor bercampur di sini kamu mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar. 3/5 tambah 1. Okey. 3/5, 15 tambah 1, 16/5. Daripada meter. Meter nak tukarkan kepada mm. Kamu mesti darab 2 kali kan? Darab dengan 100. Darab dengan 10 lagi. Baru dia sampai mm. Kemudian 480, kalau cm nak tukarkan kepada mm, dia adalah darab dengan 10. mm kepada 6400 mm. Okey, saya buat sampai langkah ini. Langkah seterusnya kamu buat sendiri untuk dapatkan jawapan. Selamat mencuba. Okey, soalan 2. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi biryani, RM1.20 untuk segelas teh dan RM30 untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi biryani, teh dan kuih dalam bentuk A kepada B kepada C. Penyelesaian. Untuk soalan ini, kamu boleh rujuk kepada contoh 2 yang cikgu ajar sebelum ini untuk selesaikannya. Okey, ini sahaja kita belajar untuk hari ini. Selamat belajar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Thank you.